tajuk kita hari ni. Kita main roda impian hari ni kita isi tempat kosong. So ada antara kawan-kawan yang sahabat-sahabat di 7am yang tahu, tak saya ni tak. Sahabat-sahabat di 7am yang tahu apakah tajuk kita hari ni, nak isi tempat kosong. Kita boleh bertanya dengan Dr. Tanya jugalah. Sebab saya rasa macam saya dah dapat hint. Assalamualaikum semuanya. Sebetulnya nak tanya, sound saya okey ke? Adakah bergema? Sekejap. Okey, Alhamdulillah. Okey. Ada sesiapa yang dapat meneka kita punya tajuk hari ni, tajuk live di macam ni punya ni. Saya baca. Siapa? Kita lost connection tu. Okey, apa tajuk huruf D di depan? Disiplin. Betul kayak you all punya ni. Nak minta huruf konsonan ke huruf apa ni? Huruf Walker. Okey. Okey, sebelum alhamdulillah. Jambatan di antara impian dan kenyataan. D, tempat kosong, S, tempat kosong, L, tempat kosong dan N. Saya rasa ramai yang dah dapat meneka dengan betul. Sebab kita tak buat hadiah ini kan. Okey, alhamdulillah. Jadi kita mulakan dulu majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur. Hello. Ramai yang teka ni. Azah teka disiplin. Nurul Zaizuliani teka disiplin. Adakah betul disiplin itu? Okay, sebelum tu saya nak baca satu hadis semalam. Yelah orang panjang pula. Tak apalah, I think kita start dengan Dr. Tanya lah kot. Saya nak baca satu fakta tentang surah Al-Fatihah. Tak apa. Semalam saya ada baca buku tour di Quran ni. Sangat menarik tentang Al-Quran dan tentang juzuk-juzuk dalam Al-Quran. Very simple dan sangat menarik. Nanti kita kongsikan kemudian. Kenapa macam gambar saya bertukar-tukar? Saya. Okey, nak jemput Dr. Ania dah ready ke? Kita dah ready dah. Assalamualaikum. Dia dapat. tudung Mama Tia. Betul baru dapat tudung Mama Tia ni. Sekarang ni kan tengah musim orang suka pakai bawal kan? Bawal kan? So dia dah kembali kepada 80s balik, 80s 90s balik. Betul. Itulah. Okey. Kak Nia apa khabar? Kak Nia sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so ramai tengah nak teka ni lah. Apa dia? Teka ni. Betul lah. Sepertinya jawapan mereka macam betul tu. Betul. Adakah betul? Disiplin. So, okay. Pertama, siapa yang pilih tajuk ni? Disiplin, jambatan. Punya ayat tu, jambatan very kepada kejayaan dan actually kan topik-topik yang Kak Nia dengan Abah Adam akan buat ni, dia mesti ada macam tema macam minggu tu tau. Bila kita macam, bila cakap, actually maybe kena cakap ni, usually apa yang kita orang perhatikan dekat ikonik lah bila tengok, ini apa yang isu hangat yang berlaku kan, dan kita orang akan rasa, okay tak apalah, then we will discuss pasal this topic lah. Dan actually pasal topik disiplin ni adalah satu benda yang satu kita dengar orang kena disiplin, cikgu pun cikgu disiplin semua kan. So first of all common. Betul. So kita nak tahu apa dia disiplin tu kan. So ada satu I think it was a talk by Brian Tracy. Dia kata apakah disiplin? Disiplin tu adalah doing things yang you buat
when you don't even feel like it. Maknanya disiplin ni adalah kita buat sesuatu, kita punya action adalah sesuatu yang kita tak rasa pun nak buat benda tu, tapi kita buat juga. Kalau kata fake it till you make it kan? Betul, is it? Ya, kita make it. Contohnya kita nak bangun tahajud kan. Mula-mula memang you tak nak, lebih baik kita tidur, tapi kita make it a discipline. Lama-lama bila kita buat tu, mula-mula dia memang menjadi macam challenging lah, sebab kita kena kita kena lawan kita punya perasaan tu. So that's why I remember masa I sekolah dulu medical student, I was listening to this audio book. Saya dulu masa medical student dulu, saya suka menggunakan masa saya sambil berjalan nak pergi kuliah tu, saya always pakai earphone, dan sambil saya dengar earphone tu saya suka dengar audio book. Dan actually pakai Walkman ke Kak Nia? Oh, agaknya bukan Walkman. Waktu tu yang USB player kecil-kecil macam pendrive. Oh ya, MP3 player. Ya, MP3 player, betul. MP3 player. Lepas tu I will sambil nak pergi kuliah tu, Kak Nia dulu I suka apa tau? Pagi-pagi I will go to the gym. My gym dekat bersebelahan macam ada Sungai Nil tu. Across the Sungai Nil was Kak Nia punya gym, Goals Gym tau. I really invested lah, bila dapat duit scholarship tu kan kumpul lah duit untuk join gym tu. Lepas tu I will go early before Kak Nia punya kuliah, and then daripada jambatan tu nak cross tu, I will listen to all this audiobook lah. So audiobook yang Kak Nia dengar tu, dia mengatakan that time it was about a growth mindset. So ketika itu dia kata orang is it because kenapa orang successful? Ya, adakah disebabkan orang yang successful ni dia suka buat apa yang orang yang tak berjaya buat? Tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya orang yang berjaya tu pun dia tak suka buat apa yang dia nak kena buat tu, tetapi they make it into a habit. So maknanya penting untuk kita jadikan apa yang kita nak good benda macam rutin yang baik tu, kita jadikan dia sebagai habit. Okay, so actually before saya cerita pasal all this discipline semua ni, saya just macam pagi tadi sambil saya mandikan Kaisan, saya pasang lagu Kenny G. Yang instrumental, saya suka lagu instrumental kan, so bila ada lirik ni sometimes it's a bit busy for me, for my head. So saya dengar lagu Forever in Love kan, I think you all sure tahu lagu tu kan, Kenny G punya lagu. So waktu tu mengimbau kembali, and then Abang Adam cakap I ni feeling lah apa semua. So it brings me back to my memory masa saya sebagai student, masa Kak Nia tengah sekolah. So Kak Nia suka sangat ada certain songs yang Kak Nia dengar, yang Kak Nia berangan tau. Macam mana I punya kehidupan, I kerja macam mana, ada family macam mana. Kuat berangan tengah remaja kan. Feeling-feeling sikit kan. So Okay, dia kan lagu dia macam duduk dekat hotel yang macam wow, suasana yang best kan. Ya, betul. Yeah. And then ada certain songs yang kita dengar membuatkan kita rasa macam happy, rasa motivated kan. So berbalik kepada ni, so I teringatlah masa pentingnya kenapa disiplin ni. Dan Kak Nia kongsi ni sebab I'm sure dekat ramai yang mendengar ni kan, ada yang macam-macam peringkat umur, dan kita reflect balik apakah yang kita buat dengan disiplin. Alhamdulillah kita nampak hasilnya sekarang. Sebab bila kita dah tahu dah benda tu menjadi, so kita buat balik, insyaAllah apa benda yang kita nak buat tu insyaAllah akan menjadi. So berbalik kepada ni, so masa Kak Nia sekolah dulu, Kak Nia memang selalu orang kata Kak Nia ni selalu disiplin. Sebenarnya actually kenapa Kak Nia ni disiplin yang korang macam rajin lah kan, Alhamdulillah. It's because I always rasa yang saya ni tak pandai. Saya selalu rasa macam masa kecil, benda ni kita discuss hari tu masa dalam Kenapa Ibu dengan Mama Tiah kan. So bila membesar, memang orang selalu cakap, oh Atiah ni pandai, Ania ni dia kurang pandai sikit. So tak tahulah suara-suara sumbang mana yang kita dengar tu kan. So biasa kan. Biasa orang tepi-tepi kan akan compare lah adik-beradik ni macam mana semua kan. So bila macam tu, I knew that okay tak apa, aku ni tak pandai tapi aku kena rajin.
So bagus juga, mungkin ada hikmah lah Allah nak rancangkan kenapa Kak Nia ni rasa I ni tak pandai, because alhamdulillah I use that to make it work for me. Di mana saya tahu yang kalau saya nak capai sesuatu, mungkin kalau nak baca buku tu orang lain baca satu kali dah dapat. Tetapi Aniah ni dia kena baca mungkin 5 kali baru dia dapat. Jadi saya selalu macam work hard and consistent, always consistent, buat sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. So alhamdulillah lah, selepas dah nak masuk 40 tahun in a few years time, belum 40 lagi in a few years time, saya dapat tengok actually penting di mana kita kena disiplin dan kita lakukan sesuatu walaupun you tak nak waktu tu, tapi you buat juga. Antaranya yang Kak Nia ingat apa tahu, dah zaman-zaman remaja ni. Ingat tak dulu cerita Lau Supadura? Kima ingat tak? Yes. Budak sekolah semua tengok. NTV7. Ya, NTV7 kan. So I remember waktu tu masa cerita tu tengah hot, Kak Nia tengok juga mula-mula. Lepas tu waktu tu akan bertembung dengan nak ada kelas tambahan lah masa tengah petang, and then kadang-kadang kita ada, actually waktu tu petang lepas sekolah kan bagus untuk kita rehat sekejap, lepas tu kita baca buku ke kan, buat latihan maths ke kan. Tapi Kak Nia perasan tau waktu tu, aku ni ambil masa dekat 1 jam tengok cerita tu. Lepas dah tengok cerita Lau Supadura tu, penat pula. Lepas tu baru nak tidur, and then by the time I tak dapat nak buat latihan yang sepatutnya yang kita buat. So waktu tu I was very disciplined, macam bernekat, you know what, saya tak nak tengok this cerita Lau Supadura. Apa yang saya buat, saya minta tolong saya punya bapa saudara ceritakan the synopsis. Apa yang berlaku, sebab cerita tu kita dah tengok, kita dah tahu ending tu apa kan. Betul tak ni kembar ni baik ke jahat kan. So that was how I overcame untuk dia lah. So looking back, I thought Masya Allah, I was disciplined. I still am disciplined, alhamdulillah, and I think that has shaped me for me to be who I am today. Dan journey tu memang tak mudah ya, untuk kita nak disiplin ni, sebab kita nak kena buat sesuatu yang kita tak suka. Okay, so bercakap pasal disiplin ni, itu termasuk juga macam kita bangun awal kan. Saya ingat lagi bila saya bangun pagi kan Gima, it was not easy tau masa sekolah. Actually kenapa how I bangun awal, maknanya bangun tahajud ni, was because saya tidur dengan arwah nenek saya tau, bonda punya ibu. So arwah nenek saya ni dia memang akan bangun awal, dan pukul 5 pagi dia dah bangun. Lepas tu dia manggil mandi sejuk, dan paling best apa tau, bila dia dah bangun tu, dia akan rencis air tu dekat muka saya suruh bangun tau. Macam ya Allah, waktu kita tengah remaja kan, Masya Allah, kenapa lah kan aku tengah sedap tidur. And dia akan cakap macam tu, every Saturday morning kalau saya nak tidur lepas subuh, dia akan rencis sambil tengok Selamat Pagi Malaysia tu. And then dia cakap, kalau Wan lah ni tengah umur remaja macam ni, semangat macam kuda, bangun dah macam-macam kerja dah buat, tak tidur kan. So I alhamdulillah, I tak boleh, memang tak kasih chance untuk nak malas ke tidur. So I rasa semoga arwah nenek saya mendapat pahala every time saya amalkan apa yang beliau telah didik dulu kan. So termasuklah macam bangun tahajud, dia memang akan bangun tahajud. So growing up, saya perhatikan macam mana nak bangun tahajud. And again, it was not easy. Memang susah, kita nak bangun pukul 5. Lepas tu saya pun cuba hafal surah Yasin masa sekolah dulu kan. Macam-macam lah kita cuba untuk nak habit. So berbalik kepada disiplin ni, it's important kalau kita nak mulakan sesuatu disiplin tu, kita mulakan dengan benda yang mudah dulu. Ya, so sekarang ni Kak Nia tengah baca satu buku pasal Tiny Habit oleh BJ Fogg. So dia kata kita punya motivation untuk melakukan sesuatu, dia perlu, kalau benda tu susah, you punya motivation tu kena tinggi. Okay. Kima faham tak? Contohnya, katakanlah kalau Kima nak make it a habit untuk Kima nak lari pagi-pagi 2 kilometer nak berjalan. Kalau Kima mulakan macam tu, is something difficult kan untuk kita nak buat. So you punya motivation perlu tinggi sangat
supaya you dapat buat benda tu. Sebab kalau tak kita jadi hangat-hangat tai ayam lah. First day 2-3 hari buat, lepas tu dah tak nak buat dah. Semangat. Bersemangat. So macam mana kita nak overcome? So dia punya graph tu akan macam ni. Katakanlah motivation macam ni, this one is you punya ability untuk buat, easy to do. Okay. So kalau benda tu easy for you to do, you punya motivation perlu sikit sahaja untuk you lakukan. Okay. Contohnya macam nak gosok gigi. Kima bangun pagi, do you have to like, aku kena gosok gigi. Ada tak Tak perlu. Tak perlu. Cuma masa kecil tu, sebelum nak jadi automatic tu, masa kecil tu akan selalu di remind lah oleh mak masa kecil kan. Gosok gigi. That's how the progress. Betul. Ataupun benda-benda kecil yang kita buat, contohnya macam nak pakai tudung ke, nak pakai tu, mula-mula tu memang susah, tapi lama-lama when that task is easy for you to do, you require little motivation to actually do it. So that's why they focus on the tiny habits. So Kak just nak share tips on how I put myself into discipline untuk buat something greater. Satu is I break down the chunks. Kita break down, kalau ada sesuatu habit yang you nak buat tu, cuba pecahkan dulu supaya benda tu jadi senang. Okay. So contohnya kita nak exercise pagi-pagi. Okay. So kalau you bangun pagi tu, baru nak siapkan kasut, baru nak siapkan baju, baru fikir apa yang you nak buat, memang tak menjadi lah. Last jadi, tak apalah besok lah. So you procrastinate kan. So you break down, first you just focus on benda simple aja. Maybe mulakan, okay, sebelum tidur you akan letak kasut, and then you dah plan dah apa you nak buat. Okay, so bila the actual workout tu, you breakkan kepada benda simple aja. Mulakan dengan, okay, saya akan duduk atas treadmill 1 minit je. 1 minit je. Then you'll be surprised, bila dah duduk atas 1 minit tu, you akan nak continue. Okay, tu tip number 1. You make it into something yang tiny, yang senang nak buat. Nombor 2, you stackkan habit tu. Stackkan tu maksudnya, Kima cari siap-siap apa dia habit yang Kima dah already buat. Okay, supaya kita nak tumpangkan dengan habit yang baru ni, supaya dia jadi kawan together. Okay, apa yang saya maksudkan macam ni? Okay, contohnya orang yang, ada setengah orang kan kalau dia basuh pinggan, dia letak rumah dia bersepah. Pasal apa dia tak basuh pinggan terus? Kita perasan tak ada setengah orang macam tu kan? Dia letak, dia tunggu dah penuh dah semua tu sampai dah tak ada pinggan baru dia nak guna, baru dia akan basuh pinggan. Okay? So, macam memang ada, because dia tak make it a habit untuk clean as you go. Semakin you kemas terus kan. So macam mana you nak disiplinkan diri untuk supaya nak disiplinkan, nak kemas dapur tu. So you start kan, apa kita akan buat selepas kita makan. Memang kita akan secara wajib ni, memang kita punya habit, kita akan basuh tangan kan. Jadi you start kan habit tu, you couple kan habit basuh tangan tu dengan basuh pinggan. So cakap dengan diri sendiri, okay, selepas saya basuh tangan, saya akan terus basuh pinggan. So you self-talk lah ya. Self-talk, and then you gang kan, you couple kan, you punya habit yang already you dah buat every day dengan habit yang baru yang Kima nak buat tu. Macam Kak Nia cakap tu lah, misalnya macam nak basuh pinggan, Kima cakap okay, Kima akan selepas basuh tangan, you akan terus basuh pinggan. Rather than you just basuh tangan je and then terus buat tak tahu. Okay, another one, contohnya katakanlah kalau orang yang okay lah, ini this one yang something yang Kak Nia amalkan recently. I notice dekat I punya eye cream tu selalu tak guna pun eye cream kan, atau maybe eye cream tu lah selalu cream dah habis tapi eye cream tu tak ni yang untuk mata ni kan. Pasal memang pun nampak mata macam saggy ke apa. So actually I tak tahulah whether eye cream actually works or not, tapi again I pun tak make it a habit untuk gunakan everyday. So now I tell myself, okay, after I letak lotion muka, saya akan pakai eye cream. So Alhamdulillah memang dah dekat 2 minggu saya pakai je eye cream tu. Bagus tak bagus, nanti kita tengoklah efek tu macam ni. So ini antara contoh yang you boleh, dia panggil habit stacking untuk jadikan satu disiplin. Sebab kita pun tahu yang kalau orang berjaya ni, dia jadikan habit yang baik tu sebagai dia punya satu action yang baik tu, dia akan jadikan sebagai dia punya habit.
Itulah my take away pasal disiplin ni. Okay, Kimah mana ada Kimah? Mana KP kita ni? Okey, betul. Macam Zaf Azman cakap, bila saya cuci tangan, saya akan terus cuci pinggan. Betul. So you all cari apakah yang you punya habit yang already you dah buat dah those habit, and then you couplekan dengan that habit. Okay, so contohnya maybe I can share contoh macam kita nak jadikan zikir tu sebagai satu habit. So you dah cakap siap-siap. Okay, selepas bagi salam, saya akan terus baca Fatihah ataupun saya akan terus berzikir. Jangan terus bangun lepas solat terus bangun. Kan? Bonda pun ada. Hai Mak. Mak tengah mute. Wonderful sharing. Best. Continue Nia, continue. So, Mak nak ketawa pasal lo kena simbahai dengan Wan. Betul Mak. Imagine as a teenager, but then itulah actually masa dulu kan Rowan akan cakap nanti bila besar kau akan cakap terima kasih dekat aku kan. That's where I learned the sentence. One day you go to tell you don't like me now, but you go to thank me one day. Lalu kata gitu. Masya Allah. Teruskan dong, teruskan. Okay, so that is about I'm just sharing about this habit stacking lah. Macam mana kita nak jadikan kita punya disiplin tu sebagai habit, because of course successful people pun dia tak suka. Siapa suka nak bangun awal, siapa suka nak journal consistently. So memang penting untuk kita jadikan habit. One of the ways is you break it down as small as possible supaya benda tu menjadi doable, ya. Kalau benda tu terlalu susah untuk kita lakukan, lama-lama kita jadi tak buat. Okay, and then bila bila dia kecil, you fokus on buat benda kecil-kecil. Misalnya kalau you nak pergi nak exercise, mulakan dengan prepare kasut aja. Lepas tu dah everyday dah pakai kasut, okay, bangun pagi terus pakai kasut, and then fikir nak untuk duduk atas treadmill tu 1 minit aja. Lama-lama benda tu dia dah jadi best, lepas tu dia akan grow and grow and grow. Masya Allah, subhanallah. Okay, good tips. Tadi saya terkeluar tu yang tiba. Okay. Patutlah tiba-tiba hilang. So nanti saya nak tanya dekat Abang Adam pasal disiplin and passion. Benda tu kan relate. Macam tadi Kak Nah kata, normally disiplin ni adalah kita buat something yang kita punya di luar comfort zone kita. Maksudnya, yelah, you tak suka sangat benda tu, tapi sebab you really want it, then you practice and then sampai you jadi macam benda tu habit kan? Betul. So apa ni, macam normally kalau macam apa step-step Kak Nah kata ni, normally first step tu dia akan ada double talk tau. Macam sebab tu saya perasan Nike ke Adidas, just do it. Dia betul, macam, Nike betul. Ni, yes, macam apa ni, dia fikir nak bangun pagi pukul 5 kan, dah tanya sekejap 5 minit, dia akan ada that talks. So macam how to macam pecahkan fikiran tu, kejap lagi lah, macam mana nak pecahkan tu. Mungkin tanya ada tips ke? Okay, tips tu Kak Nia perasan kalau kita tak plan apa yang kita nak buat tu, memang kita punya motivation untuk bangun tu kurang. Contohnya kita ada flight kan, ada morning flight. Pukul 2 pagi pun bangun, pukul 3 pagi pun bangun sebab you dah ada perancangan dah. You takut untuk kita nak terlepas flight tu. So this is where this concept of being indistractable tu penting, di mana kita kena keep our promises terhadap diri kita sendiri. Apa yang berlaku adalah, okay, Kak Nia bagi contoh lah. Katakanlah Kak Nia cakap dengan Kimah, jom kita breakfast sama-sama pagi hari ni pukul 8 pagi. Apa Kimah akan buat? By pukul 8 tu, ni kalau bukan PKP lah, maknanya kita janji lah. Decide mengawal lah kan. Kimah janji nak berjumpa. Kimah akan plan macam mana dah hantar anak, dah siap, dah semua tu supaya kita jumpa juga pukul 8 pagi. Okay? Sebab itu you punya janji dengan orang. Tetapi kenapa bila kita berjanji dengan diri sendiri, misalnya kita cakap kita dah nak bangun, kita dah cakap dah kita nak bangun pukul 5 pagi. Tapi kenapa kita tak bangun juga? Sebab tu kita bila lama-lama kita selalu menipu kepada diri kita sendiri, lama-lama you akan rasa tu yang kita punya confidence kurang, kita beat ourselves up because we lie to ourselves a lot.
kita mungkir janji kepada diri sendiri. So the first step untuk yang nak bangun pukul 5 tu, you anggap itu adalah, ni saya bercakap dengan diri saya jugalah, seolah-olah you berjanji dengan orang lain. Yang most important person is yourself. So you don't want to be breaking promises with yourself. Therefore, bila kita dah janji, Kimah dah berazam nak bangun pukul 5, you kena kabulkan janji you, seolah-olah macam you ada berjanji dengan orang lain. Itu satu. Lepas tu nombor 2, untuk increase your motivation untuk nak bangun awal ni, kita dah plan dah siap-siap apa yang kita nak buat. Bagi orang yang maybe nak bangun tahajud ke, you siap-siap dah, you punya sejadah dah bentang tikar, maybe nak letak minyak atar ke sikit, something yang you look forward to untuk you punya rutin pagi tu. You dah prepare dah siap-siap malam-malam kan. And then yang paling yang Kak Nia suka buat adalah I say 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang kita belajar daripada Mel Robbins dalam the 5-second rule tu kan. So memang I will do that. Tapi I tambah lah untuk anak-anak I pun, bila nak kerja subuh tu I akan cakap dengan dia, okay Yasin Lili cakap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, 5, 4, 3, 2, 1, lift off, terus bangun kan. So it's actually that way I found it, for me lah, dia sangat berjaya untuk saya nak bangun, nak melawan kemalasan tu, especially bila pagi-pagi macam rasa penat nak bangun kan. Masya-Allah, saya sangat suka yang maksudnya bila isu selalu macam orang kata menipu diri sendiri, ataupun orang kata macam compromise dengan yourself, dia kan slowly akan hilang the confidence kan. Wah, masya-Allah. Betul. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Tak perasan kejap lagi lah. Esoklah diet. Esoklah duit. Betul. You tak janji dengan orang lain, janji dengan diri you. So tak apalah, you compromise dah sikit kan. Betul. Cuma kalau dengan bos kita kan. Memang betul, tercegat dah. Pelapan lah kan. Masya-Allah, betul. Kita abaikan diri sendiri. Okey, berbalik pada soalan saya tadi. Pada Abang Adam. Sebelum saya nak ucapkan happy belated birthday. Masya-Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum Kimah. Salam. Wow, dia dekat mana tu? Nampak tak? Okey. Nampak. Okey, tadi saya ada tanya, disiplin normally ialah kita sangat sinonim dengan satu benda yang kita tak suka, out of kita punya comfort zone. How about dengan passion? So this past few days saya tengok dekat IG Badam ada bercakap tentang passion kan. So what is your thought about disiplin dan passion? Macam mana nak buatkan benda tu come together, and dia tak satu benda yang berat lah untuk kita disiplin ourselves kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua sahabat yang tengah dengar ni. Okay, actually kan topik disiplin ni, I think kita membesar dekat sekolah ke, even with our parents, kita selalu dengar pasal disiplin ni kan. And sometimes dia cuma stay as a theory, sehinggalah Abang Adam rasa topik ni lebih dia lebih in sync ataupun sebati dengan Abang Adam masa dekat tempat kerja dulu mula-mula, sebab it was a very challenging adaptation tau untuk Abang Adam daripada alam persekolahan yang mana kita ada waktu untuk nak relax contoh and then untuk kita nak take time. Kalau kat universiti pun we have exam satu semester, Kimah tak silap Abang Adam cuma 2 kali je kan exam, betul tak? So you do not have that daily requirement untuk kita always achieve kalau kat tempat kerja. So that was the environment. So untuk memotivasikan diri masa ketika tersebut, Abang Adam suka baca buku, especially setiap malam sebelum nak tidur tu, I will always write something ataupun membaca something untuk memotivasikan diri, sebab I felt that I do not have passion towards what I was doing. Maksudnya tak faham, sebab kerja yang Abang Adam dapat tu is one of the biggest company tau masa tu. One of the big, even now, one of the biggest company, multinational. Tetapi I felt that it is not in sync with apa yang Abang Adam belajar, memang tak kena mengena langsung. Dan setiap hari cabaran dia memang Masya Allah, Tabarakallah lah. Dia macam sangat challenging to even wake up and go to the job. Jadi Abang Adam akan baca. So I remember this writer, I think ibu pun tahu, nama dia Jim Rohn. Dia kata antara matlamat hidup dan juga pencapaian tu, kita kan ada matlamat hidup. Setiap tahun kita ada buat matlamat, what we want to achieve for the year, apa yang kita nak capai dalam pekerjaan, apa yang kita nak capai dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi matlamat tu merupakan the end in mind kan. So antara matlamat dan juga pencapaian tu
ialah jambatannya ialah disiplin. Oh, Masya Allah. So I was like, really? Okay. Dah biasa dengar benda tu tapi tak begitu in sync. Sebab kita mempunyai emosi Gima kan? Betul tak Gima? Setuju ke tak setuju ni? Kita emotional being. Yeah, we are emotional beings. So I macam okay, I know that discipline is important, but how is it related antara matlamat dan juga pencapaian? I always have matlamat, oh aku nak jadi macam ni lah, oh aku nak jauh daripada kepompong kemiskinan, oh kononnya nak jadi ada six packs, nak handsome, you know. Masa tu kan masa jiwang kan orang kata orang muda, you know. So we always have matlamat. But pencapaian tu kat mana? Jadi Kima, antara pencapaian dan juga matlamat the jambatan is discipline, Masya Allah. So Abang Adam nak quote sikit ni tentang research ataupun data-data pakar-pakar yang bijak laksana, researchers lah daripada University of Chicago. Ini adalah research pada tahun 2013. Mereka membuat 3 research tau Kima. 3 research, maksudnya sample size dia berbeza. Ya. Secara keseluruhannya daripada 3 sample size ini, mereka mempunyai I think the difference between the 3 sample size, it is the age group ya, daripada tak silap Adam awal dewasa, pertengahan dan juga kepada pertengahan tu macam mana dalam 25 to 30 macam tu. Awal tu 20 to 25 20 to 25, which is the zaman yang orang tengah fight flight macam tu lah ya. You just go into the working environment kan. And then a bit more stable, which is the 25 to 30. And then later on another group yang lebih matang, which is at the end of their so-called pencapaian yang lebih tinggi dan mula menjadi ketua jabatan dan sebagainya. So mereka ni semua profesor daripada University of Chicago dan juga ada assistant professor lah ya. So kajian mereka ni untuk melihat adakah korelasi ataupun correlation between happiness, which yang kita cakap tadi tu, yang kita cakap tadi emosi tu kan, dan juga disiplin. Adakah mempunyai korelasi antara emotion happiness dan juga disiplin, which is not really, kalau kita yang tak buat research ni macam betul ke kalau aku buat benda yang tak suka dan memerlukan disiplin, mana aku ada happy. Itu yang biasanya saya abang dengar daripada anak-anak muda especially during interview tau, bila nak tukar kerja sebab tak suka contohnya. Okay, so that is how I think the topic came about now. Kima nak tahu tak apa hasil daripada research tersebut? Yes. Kita tahu juga kan? Okay, so the result tu memang Masya Allah lah. Dia kata disciplined people bukan sahaja mempunyai satisfaction ataupun satisfaction tu kepuasan hati dengan kehidupan mereka, Masya Allah, tetapi mereka juga experience emosi yang berterusan pada hari tersebut ataupun pada hari-hari yang datang. Ya, kenapa ya? Sebab orang yang berdisiplin ni dia dapat create ataupun dapat mencipta kehidupan yang mereka enjoy doing. And then kalau kita tak disiplin, kita tak akan dapat capai matlamat yang Abang cakap tadi yang Jim Rohn kata tu, ya. Dan kita tak dapat membentuk kehidupan yang kita nak capai, ya. Jadi seperti yang Kak Nia cakap ataupun Dr. Nia cakap tadi tu, kita start promise our days dengan start disiplin, membuat perkara-perkara yang kecil. Dan Abang suka tahu falsafah-falsafah orang yang telah hidup lebih lama daripada kita. Dan kalau Kima tengok, setiap falsafah ni datang daripada zaman-zaman yang susah tahu dulu, daripada orang-orang yang go through war, orang yang go through tak cukup makan, because those days the challenges sangat berbeza dengan apa yang kita lalui Kima sekarang kan. Those days memang kalau macam kita dengar surah Nabi Yusuf kan, kemarau, very tough life daripada so ada seorang ahli falsafah Cina yang Abang memang biasa dengar lah masa membesar dia, nama dia Lao Tzu, you know, Lao Tzu, kalau ejaannya LAOTZU, ya. Dia kata the journey of 1,000 miles, perjalanan yang beribu batu bermula dengan step yang pertama. So memang dia macam terlekat tau, terngiang-ngiang kat kepala Abang Adam tau as I'm growing up semua tu. So as you go through the challenge in career,
Dan nampak dah, oh Masya Allah, memang I have to go through the step by step process even though I don't like it. Itu yang Abang Adam tengah buat topik dekat Telegram tu. Kepada sahabat-sahabat yang nak join Telegram Abang Adam, please join. Abang Adam tengah cakap, kupaskan topik, adakah passion tu saja cukup untuk berjaya ataupun passion versus purpose. Ya, so Abang Adam harap menjawablah soalan Kemah tu. Sebab Abang Adam menggunakan research, ya, data daripada sampel size yang berbeza dengan 3 umur. Tak silap Abang Adam, total daripada 800 hingga 900 orang daripada jangka umur yang berbeza. Masya Allah, the output was so amazing. Macam Abang Adam cakap tu, dia actually correlate dengan dia punya emosi juga, ya. Bila kita dah start yang one by one step tu, insya Allah lama-lama bila jadi habit, you become a more a person yang lebih satisfied emotionally. And I always like to quote benda ni dengan staff-staff Abang Adam juga. Sebab it is important tau. It is important to do things yang you mula-mula rasa tak suka pun. How would you know? Sehinggalah kita dah buat sampai habis. And that's where we begin to have passion. Because dalam situasi Abang Adam pun sama. I didn't like what I was doing at my first job tu. Especially 2 tahun pertama, because kita tak pernah buat benda tu, and it is always about challenging our emotion. Bayangkan a scholar, orang yang dapat beasiswa daripada private university, private company, masuk syarikat macam ni, I buat merchandising, ya Allah ya Tuanku, nak pergi ke sampai my first few assignments, so I ingat sampai nak pergi ke Batu Karang, Tanjung Karang, perjalanan yang jauh, nak cover store nak bernama Billion. Ingat ada ke lagi store Billion tu, mungkin tak ada dah kot. Kita orang pergi ada. Ada lagi. Ada ke? Itu dulu Ibu Ania Atia favorite Billion kat Kajang. Itulah tempat kita. Okey, Billion. Ya, Adam pergi tu ialah Tanjung Karang Ibu. Ya Allah ya Tuanku. Jauh. Lepas tu bila sampai malam tu, dekat tengah malam ada sekali tu sampai terlanggar the divider tu, so ngantuk because I was doing basic things, Kima. Buat merchandising, susun barang, kena ukur, kena kira, kena check stok dekat store yang banyak tai ayam semua tu kan. So I have to go through this. I didn't like it. I tak faham kenapa I kena buat ni. Walhal aku ni scholar kononnya lah at that time, budak-budak kan, tak mampu nak fikir dengan matang. But Alhamdulillah, I have gone through that part of discipline every day, and I tell myself, ya Allah ya Tuanku, I'm so happy my boss scolded me sebab pukul 7:30, 7 tu dia akan call, dia akan drill my brain untuk tanya benda-benda yang Abang Adam tak prepare, and I prepare every day, and Alhamdulillah dengan basic yang Abang Adam belajar tu lah membuatkan, especially bila Abang Adam menjaga staff kan, I know apa kesalahan mereka dengan lebih tepat sebab I go through from zero. So penting untuk kita ingat falsafah daripada orang seperti Lao Shu ni. Masya Allah, the journey of 1,000 miles begins with a single step. And yang penting tu Kimakan, yang paling hebat yang kita akan lalui proses tu ialah kita akan kenal diri kita dalam proses. Bagi Abang Adam, itulah kejayaan yang sebenarnya sebelum kita mendapat pencapaian yang kita nak tu. Dalam contohnya Abang Adam tu, it takes me 2 to 3 years untuk buat benda yang sama, and it becomes so so good. And Abang Adam rasa at my 3rd year ke apa, start dapat award anugerah daripada business growth dan sebagainya. And I will not be able to achieve the business growth apa lagi anugerah dekat syarikat yang sangat kompetitif ni. Sebab disiplin lah yang Abang Adam lalui, iaitu buat benda yang Abang Adam tak faham, tak suka, tapi eventually when I see the kemanisan mengenal diri dengan membuat perkara yang Abang Adam tak percaya yang I will go through, dan Alhamdulillah dalam proses untuk mendapat satu pencapaian, untuk kita pergi pula kepada pencapaian yang akan datang, kita buat balik benda-benda lain. So maksudnya fundamental tu sangat penting, which is the day-to-day thing yang kita takkan nampak lagi. So Abang Adam cakap ni kepada anak-anak muda yang mungkin tengah mendengar siaran 7am, it is important, tak kisahlah kerja apa, mungkin you all masuk dalam bidang accounting, you all masuk dalam bidang marketing, you have to understand the basic. Macam kalau
bidang ni accounting, you kena tahu AP tu apa, you kena tahu AR tu apa, ledger tu apa. Belajar teori, contohnya dapat pass ACC, macam rak kita belajar 3 tahun nak dapat pangkat ACC itu, tak sama. Bila kita buat kerja, kita akan salah banyak, kita akan jatuh. Jadi kita kena rajin. Contohnya Kima, Abang Adam mula-bila buat PMLC dulu kan, Abang Adam tak reti accounting sebab it is not what I learn. Maksudnya Abang Adam tak tahu langsung topik ni. It's not something yang Abang Adam belajar dekat MNC. Sebab in MNC Abang Adam belajar business. Abang Adam tak belajar accounting sebab ada orang lain dah buat benda tu. Mungkin Bonda tahu ni, ya Allah, masa first year buat tu Abang Adam tak faham pun annual report tu apa, audit report tu apa. Tetapi because I'm so detailed, my detail tu bukan datang automatic ke kepala Abang Adam, tetapi datang daripada single steps yang Abang Adam belajar dekat my previous company tu. Dia membuatkan Abang Adam peka dengan number tu dengan cepat. Jadi Abang Adam belajar audit tu daripada zero Kima. Lepas tu ingat tak perjalanan Abang Adam dengan Kima pula dengan Bonda punya audit accounting. Sebab maksudnya I force myself to learn from zero. Ada satu malam, 2 malam tu sampai Abang Adam tak tidur, just belajar je. And eventually, I get to understand, and Alhamdulillah bila kita dah faham, kita dah boleh nampak kemanisan yang kita tak suka tu. Mula-mula nampak pahit je Kemah. Pahit sebab tak suka bidang yang kita tak tahu. But Alhamdulillah bila kita dah dapat nampak dia punya meaning, kita dah nampak dia punya effect kepada apa yang tengah kita buat tu, kita berubah and we become someone yang is happier. Itu yang Abang Adam quote research daripada University of Chicago, daripada 5 researchers yang membuatkan yang mengkaji topik disiplin dengan emosi. Okay, itulah step yang Dr. Ania cakap tadi kan. She mentioned just now, right? Start small, betul tak? Betul. Make it tiny. Okay. Betul kan? Betul. Okay, yang second tips yang apa Adam nampak kat sini, kita jadi macam pro tau. Kita prepare kita ni macam professional. Okay, baru-baru ni Abang Adam share kepada my staff tau. Ya Allah, Abang Adam actually ternangislah baca artikel ni. Selalunya kita nampak kan kenapa olahragawan yang dapat emas ataupun swimmer ke, gimnastik ke. Sebab ini sukan yang sangat tough tau. Sukan yang sangat tough dari segi fizikalnya. Contohnya macam gimnastik tu, you akan banyak cedera dalam proses untuk menjadi seorang gimnastik yang memang powerful. Abang Adam tengok benda tu sebab abang anak-anak I have children kan. So I always show them inspiring video. Bagaimanakah mereka mendapat emas? Emas tu ialah pencapaian. Tetapi perjalanan untuk mendapat emas tu ramai orang tak fokus Kemah. Orang fokus dia dapat emas terus nampak macam wow. Itu yang penting tu untuk follow apa yang Kak Nia cakap tu. Kita start small, which is mula-mula practice benda-benda yang basic, stretching your leg sampai stretch muscle tu. You know, orang tak nampak benda tu, dia cuma nampak dia melompat macam monyet contohnya lah kan. You know, like in a gymnastic. So I was inspired. Abang Adam daripada dulu masa remaja sampai sekarang, I will always watch Olympic sebab I akan dapat inspirasi daripada orang yang menang. And sometimes Abang akan baca cerita-cerita mereka, bagaimana mereka mendapat anugerah tersebut. So baru-baru ni ada seorang atlet yang sangat menyayat hati Abang Adam. Ya Allah, Masya Allah dengan Allah izin pula Olimpik daripada tahun 2020 ni kan melangkau kepada 2021. Yeah? So this particular girl ni sangat intense bila dia buat rutin diving tu. Yeah? Dia ni baru kan, 14 years old. 14 years old. Daripada beberapa bulan yang lepas Kima. Maksudnya itu rezeki Allah bagi yang mana dah cukup umur terus masuk. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, beliau telah start dia punya diving rutin pada ketika umurnya 7 tahun saja. Abang Adam tunjuk sebab my girls are around 7 years old. Abang Adam cakap it's not about talking about the goal, the pencapaian which is the emas tu. Emas tu ialah rezeki yang Allah bagi. Betul tak Kemah? Tetapi kita punya control circle of influence ialah kita punya disiplin daripada awal. Which is why Abang Adam nak cakap topik ni sebab ramai orang tak nampak. Contohnya anak muda ni umur 7 tahun, beliau dah start buat rutin diving ni setiap hari buat 400 kali. You all boleh imagine tak anak muda ni setiap hari buat 400 kali. So Abang cakap dengan my staff dan juga Abang cakap dengan anyone yang kena faham benda ni. How
if you want to be good in anything, tak kisah diving ke Kima, tak kisah nak jadi lembap ke, tak kisah nak jadi lokek ke, tak kisah nak jadi charity ke, tak kisah nak jadi orang yang suka membaca ke, ataupun orang yang suka tengok social media ke, senang je resipi dia. Buat 400 kali sehari. Kan? 400 kali itu step by step sampai 400 kali, sehinggalah 7 tahun kemudiannya beliau boleh menjadi juara, dapat 4 perfect 10. Allahu Akbar. Siapa yang bagi perfect 10 tu? Allah. Tetapi usaha tu datang daripada beliau dan juga beliau punya purpose yang Abang tengah cakap kupas dekat my Telegram tu, iaitu rupanya pada tahun 2017 ke 18 ibu beliau telah jatuh sakit disebabkan oleh kemalangan, ya. And she mentioned, dia kata dia tak tahu pun nak sebut sakit apa mak dia tu, cuma dia tahu mak dia memerlukan duit yang banyak untuk membiayai sakit yang sangat orang kata parah lah, ya. Dan asal usulnya budak ni ialah petani, anak petani, ayahnya seorang petani. Ya. Nampak tak dia punya fokus tu, dia punya purpose tu apa? Walhal dalam 400 kali tu mungkin dia tak suka pun Kima. Ya, yalah, you bayangkan you nak masuk dalam air tu, pressure kat hidung tu, macam sampai boleh sakit kepala kan. Jadi abang Adam just quoting her sebab abang nampak dia relevant sebab zaman dia umur sama dengan anak-anak muda yang lain yang tengah melalui UPSR ke, apa nama PMR ke, ataupun PTS ke, SPM ke, you know. Itu cuma satu aspek kehidupan. Kita kena melihat banyak lagi aspek kehidupan yang menjadikan kita orang yang berimpak besar, bermanfaat besar, dan perjalanannya start daripada sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Satu. Kedua, think like a pro, plan macam pro. Abang guna contoh profesional ini, anak muda ni, iaitu beliau mendapat 4 perfect 10 yang abang tak pernah dengar dalam diving ni, dan alhamdulillah dia punya planning ialah senang. 400 kali sehari. Allahu Akbar. Jadi kalau yang nak kuatkan istiqamah dalam solat, kita praktis solat sunat, bangun tahajud, buat solat sunat duha, buat solat sunat fardu. Ya kan, kita ada solat sunat fardu macam Zuhur yang sebaik-baiknya 2 ataupun 4 kali sebelum solat Zuhur, 2 kali. Sunat rawatib. Sunat rawatib. Abang tak ingat dia punya terma tu, tetapi solat sunat solat fardu lah, ya. And then lepas tu solat asar buat sebelum, lepas tu solat maghrib buat lepas tu buat witir, solat sunat hajat, taubat. Sikit-sikit lama-lama dia jadi bukit. Macam Abang Adam dulu bila baca Quran banyak kali nak give up sebab tak faham, tak reti lidah ni penuh dengan dosa. Penuh dengan lidah yang dah keras. Kan aku ni masa tu dah bangka sikit Kima, 30 berapa? 32, tak ingat dah. Okey, around that area lah. And then it's so challenging. Abang Adam pergi ke Gombak Kima, UIA kan, daripada Puchong pergi setiap Ahad. Tak faham juga sebab yang join semua ni adalah orang dewasa, orang yang dah mahir. Jadi Abang Adam ni zero kan. So I always feel like macam mana nak start ni? So start dengan internet, start dengan baca Al-Fatihah dulu. Lepas tu dengarlah surah-surah lazim seperti Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Lepas tu yang lain-lain semuanya. Lepas tu pergi lagi kelas lain, lama-lama dia jadi satu perkara yang kita akan bangga dan kita akan rasa sangat happy bila kita dapat conquer kita punya emosi yang tak happy mula-mula tu, ya. Dan tips tadi dah cakap apa? Okay, start with one step, which is Dr. Ania dah cakap dah. Kedua, prepare like a pro. Ketiga abang rasa dalam perjalanan ini apa abang cakap? Okay, kita kena cari dia punya fun part tu. Fun part tu sangat penting sebab kita manusia. Kita kena cari juga benda yang menyenangkan kita, yang membuatkan kita happy. Jadi bila kita break down the big goal, orang suka tahu mencari matlamat yang besar. Contohnya setiap tahun nak buat resolution, okay, membuat matlamat yang besar. Tetapi dia cepat give up bila dia tak nampak benda tu. Jadi nak jadikan happy tu, buat start small. Contohnya macam dalam konteks yang Abang cakap Quran tu, in my case, what do? I don't go into reading the whole Quran sebab dia akan jadi sangat stressful, tak best, and kita mungkin akan give up. Jadi one of the things that I do to have fun is to cari meaning Quran tu
Dan bila dapat meaning tu, it make me so happy for me to want to learn. Contohnya, I give you one example. Masa Abah Adam tu, bila Abah Adam mula memperkenalkan Islam dengan kawan-kawan Abah Adam ke, ataupun my clients ke, sebab diorang macam terkejut Abah Adam memulai Islam kan. So it challenged me to really find the meaning tau. Jadi Abah Adam pernah jumpa seorang my supplier ni lah, ataupun dipanggil buyer masa dekat mula-mula tu. Dia ialah orang, dia dekat Johor, in one of the mall ataupun one of the pasar raya yang agak besar di Johor. Dia kata tau, I tak faham you all macam mana Islam ni memartabatkan wanita Oh, bila raya tu tengok dia macam tunduk, dia macam kena kau lah dalam bahasa Cina ni, dia kata kena tunduk salam. Dia kata macam tak mengindahkan wanita, menghina. Nasib baiklah Abah dah belajar surah An-Nisa tu, you know. Bukan belajar, maksudnya Abah dah faham surah An-Nisa. So Abah dah kupas lah how mulianya wanita ni di sisi agama Islam. Contohnya Abah dah quote tentang seorang hadis Nabi tentang ibu. Lepas tu I quote about pasal Maryam, you know. I quote about how wanita ini mempunyai martabat yang tinggi dalam situasi family. Oh, dia rasa, oh ya ke? Dia macam tu. Do you see? So I enjoy doing that. Walaupun Abah Adam tak faham lagi Quran ataupun belum lagi belajar membaca Quran dengan fasih kan. Okey, yang contoh yang macam accounting tu aku memang tak suka, cakap jujur nak go through the detail semua tu, tetapi bila nampak impactnya kepada orang lain, masya-Allah, orang lain rasa diorang rasa lebih lega bila dapat selesaikan satu masalah. So kita mencari makna dan kita mencari kebahagiaan melalui proses-proses tu. So apa yang Abah Adam cakap 3 perkara ni, dia bersaling kait dengan apa yang kita buat dengan dalam Islam jugalah, which is dalam hadis 40 kan, hadis pertama mengatakan setiap yang kita buat ni berbalik kepada niat dulu, ya. So niat tu sangat penting untuk kita mencari kebahagiaan dalam apa yang kita buat walaupun kita tak suka. Okay Kima, does it make sense? Sangat. So tadi saya dah combine, saya ada 4 tips. Nanti saya summary kan di hujung. Jadi Dr. Ania sebut make it tiny, and then nombor 2 dekat couple the habits dengan habit yang you dah buat. And then Abang Adam cakap ni plan like a pro, dan dengan nombor 4 cari sesuatu tu rutin tu make you happy. Am I right? Yeah, betul. Very good. Masya-Allah, very good. Syukur alhamdulillah. Okey, Bonda dah masuk. Prof pakai. Dah. Assalamualaikum. Salam. Ini pelakon Tadabbur Alam Muhayya Magical kan? Betul. Kan saya suka tengok pagi-pagi tengok alam kan. So one of the way to grow our brain is tadabbur. Tadabbur tu that mean kita tengok, contemplate, fikir, syukur. So inilah tafakur kan. Tafakur. Nama dia istiqomah apa? Tak ingat istiqomah apa? Cuba kita check. Banyak topik istiqomah tenang ke? Cinta ke? Istiqomah cinta. Istiqomah tenang. Kita tajuk cinta je nanti kita check. Tak apa, nanti kita boleh tahu. Okey. Bila sebut dengan disiplin ni, saya rasa Prof Muhayya dengan disiplin sangat sinonim. Kalau macam you all yang dah pernah baca biografi yang boleh dapatkan biografi Prof Muhayya, kita tahu Prof Prof punya ayah adalah tentera. So tentera dengan disiplin sangat berkait rapat. Dan tak dapat dipisahkan. Jadi kalau Prof boleh, maksudnya saya tengok Prof sepanjang 9 tahun bersama dengan Prof ni, Prof sangat disiplin. Saya rasa semua orang tahu, mencari ilmu tu sangat disiplin. Hari-hari ada je ibu baru. Tak larat gimana nak tangkap Dia apa? Dia tu kau prolog apa? Dia ibu baru setiap hari. That's your kata Cik Mak Prof lah kalau yang sepanjang saya kenal kan. Jadi macam mana Prof build disiplin, maksudnya buat something setiap hari, nampak action sama tapi result sangat different. So ilmu tu datang dengan Masya Allah, dahsyat je sampai sekarang lah you menjadi diri Prof yang sekarang. So mungkin Prof boleh kongsi dari mungkin yang belum baca lagi biografi kan, macam mana Prof bentuk disiplin tu. Dah saya percaya disiplin yang Kak Ania dapat, dia nampak daripada Prof juga. Saya yakin dan percaya lah tu. Mungkin Prof boleh share sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takirni ila nafsi tarfata ain. Hadza min fadli rabbi. Semua pemberian Allah Hikmah. Tapi saya nak mulakan, Hikmah perasan tak, saya mula disiplin because saya seorang yang nak laju. Saya tu nak jawab, tapi saya disiplinkan diri saya, baca doa tawakal, baca doa Allah jaga urusan, dan baca selawat. So I discipline myself to start dengan kata-kata ini. Thank you, Hikmah. Okay, I think macam ni, macam Abang kata, it's about blueprint and filter system. Sebab mungkin saya membesar daripada kecil, memang nampak saya punya nenek tu jenis semayang, pergi masjid, dan ayah saya askar. Dan masa saya kecil, Hikmah bayangkan pukul 6 mesti dah naik, dah mandi. Kalau tidak kena pukul. Kemudian kalau orang tengok people masa kecil-kecil, masa tu ada radio, you all. Radio tu orang dengar radio, drama. Saya ni, Hikmah, kena baca buku. I still recall the moment. Because saya duduk satu rumah dengan cousin saya. Rumah tu macam panjang sikit. So saya belah sini, my cousin belah sana. So my cousin ni, Allah izinkan, ayah dia jenis relax. Saya disiplin. So bila saya kena tengah belajar, nampak dia orang tengah duduk dengar drama radio macam happy. And I was like, you know, masa tu memang tak sukalah, but I'm so glad that this happened. Dan sampai sekarang saya disiplin ni, mungkin Hikmah nak sharekan, selama ni saya selalu sebut 3D dalam kehidupan. Mula-mula 2D kan, Hikmah. Lepas tu 3D, sampai saya buat baju. 3D tu. Pertama, every day buat good decision. We must make decision. Hidup ni is series of decision. Kita nak tidur malam, kita decide nak maafkan orang. Kita bangun tidur malam, decide nak bangun pagi jadi orang baik. Kita bangun pagi, decide. Decide itulah dengan niat kita pada Allah kan, dan doa. Lepas decision, kita disiplin. Macam yang kata tadi, you do apa kita buat, suka tak suka kita buat sebab kita tahu dia punya long term goal. Dan ini pun saya pick up daripada Jim Rohn. Sampai sekarang saya ingat lagi di mana saya dengar that audio. Because saya jenis, mana pergi Hikmah tahulah 9 tahun dengan saya. Ambil iPad pergi toilet pun dengar kan. Jim Rohn. Masa tu saya dengar dekat mana tahu? Dekat Amerika. Masa tu saya pergi sebagai doktor mata. Kami nak pergi Alcon punya company. Punya tu tempat ni tempat dia make intraocular lens. Alcon company. So mak pergi sponsored to see how intraocular lens atau kat mata tu dibuat. Sebab tu bonda sebenarnya berbandak pergi luar negara macam nak buat lasik kan. Before tempah mesin lasik tu, we go to Jena dekat Jerman, tempah satu mesin, then okay, this is what you going to tempah, dia buat masa tu. One baru tempah. Because harga berjuta-juta. So I remember that moment masa dengar tu, discipline means you do what you want to do, whether you like it or not. This one. Number 3 ialah dedication. Dedicate your life to become a disciplined person sebab kita nak jadi orang yang high impact. Dan ini boleh nak share kata-kata yang Pak Nas kata depan Masjidil Haram masa interview dia live tu, ingat tak? Apa Pak Nas punya cita-cita? Saya berdoa pada Allah, saya nak menjadi orang yang berdampak Indonesia, berdapat impact tinggi yang dibanggakan oleh Allah. Dibanggakan oleh Allah, you tahu tak macam mana? Bila kita nak solat, Allah akan cakap dengan malaikat. Kau tengok hamba-Ku itu, makhluk di langit berbangga. Kan Allah kata, hamba-Ku tu nampak tak? Aku tak nampak. Tapi kita beriman, kita buat dengan baik. Okay? Itu pasal disiplin. Itulah pembesaran. Tapi nak tambah yang Aniah kata tadi, apa bestnya? Apa membezakan orang berjaya tak berjaya? Mak belajar ni apa tahu? Dia panggil the common denominator of success. Denominator, Hikmah ingat tak bila kita buat equation? X over Y. Y itu denominator. Dan Buddha selalu cakap, dalam apa-apa kita buat, denominator untuk tentukan amalan kita efektif ialah kebersihan jiwa. So, disiplin yang kita share hari ini ialah action. Dan Buddha nak tambah disiplin yang kita consistently kena buat ialah pembersihan jiwa dan mencari ilmu. Dan Hikmah mesti heran, kenapa kejap-kejap baru tadi saya teks, Hikmah nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Hikmah tahu pasal apa? Buddha nak share satu rahsia for all of you. Siapa di sini, kalau you all nak jadi orang yang kreatif, you tidak boleh kreatif kalau you all tidak ada jiwa penyayang. So, because kita dah buat satu kajian yang memang dah buat banyak dah.
Bukan bonda buat lah, orang-orang di luar sana dia talking about spiritual capital, modal rohani dan sebagainya, di mana bila kita consistently melakukan, tentukan emotion kita bagus, macam Abadam the emotional coach kan, tentukan whatever you do you must come from love. Bila you are loving, siapa dah masuk PMC plus 6 faham, bila you capai pencipta tanpa syarat plus 6, you automatically akan kreatif, you automatically akan jadi master of situation, you automatically akan jadi master of yourself, dan you automatically very good relationship, dan you akan kenal diri. So the step is you all kenal diri, tahu diri kita. Lepas tu jaga relationship, lepas tu master your emotion, lepas tu master situation, lepas tu you become creative, then you go to unconditional love. So you sampai di unconditional love, you akan always discipline yourself to jaga emotion. So itulah yang bonda nak share hari ni. Bonda harap Adam dan Aniah continue lagi ya for anak-anak bonda. Kimah, nak announce ke saya ni dah mula dapat idea baru? Kimah tengok belum WhatsApp? Okey, tiba-tiba kau tengah guna untuk tak ada. Bukan idea baru ni. Tiba-tiba aktiviti baru, because bonda rasa rugi if I don't share my journey to becoming a doctor with the future doctors of this country. So tengah duk berangan nak buat Zoom session special dengan medical students dan bakal medical students. So nak approach, mungkin buat vote. Siapa nak join ataupun adakah I go university by university ke macam mana. So Kimah make it happen Sebab kalau kita ilmu bonda banyak, I'm focusing on the ladies, tetapi one niche of my life, lepas jadi doktor dah berapa tahun, pakar mata berapa tahun, if I don't share the spiritual, emotional, intellectual, physical, this holistic journey of becoming someone yang mengamalkan 5 rahsia kehidupan yang bonda akan share dalam members only YouTube, bonda rasa rugi. Okay? So itu saja Kimah, make it happen Kita nak share, kita nak hasilkan dengan izin Allah doktor-doktor penyayang yang akan bekerja macam Adam kata passion atau purpose. Okay, and let's follow Abadam punya tadi. Abadam nak top up apa yang Budi cakap tu. It is very important, sangat-sangat penting sebab I am also dalam bidang kesihatan selama Allah Yazidana 8 tahun ni. I have seen tau Kimah, what kind of doctors yang akan memberi impak besar kepada pesakit. Ya, satu sebagai orang yang menyelia dan melihat. Sebab when you melihat dalam, contohnya macam ni, dalam kalau dulu zaman Abang Adam dalam industri yang berbeza, tiba-tiba masuk dalam industri ni, your sensitivity kepada industri ni akan meningkat. So I'm able to see the difference between orang yang sangat fokus on spirituality kepada juga yang tak fokus on spirituality. Sangat berbeza Kimah Keduanya Abadam juga melihat dari sudut pesakit. Kan baru-baru ni Abadam juga go through Allah sayang, Allah uji, Allah bagi hadiah pada Abadam masuk hospital untuk go through the COVID kan. And it really makes a difference kalau seseorang tu, especially kalau doktor yang beragama Islam, menggunakan konsep ketuhanan very high spiritual level untuk melayan seorang pesakit. Jadi sangat rugilah kalau I'm saying this with full sincerity, sangat rugi kalau tak join apa yang bonda nak buat nanti. Biidznillah. Saya cakap jujur ni. Secara jujurnya untuk pandang untuk Kimah punya point of reference juga baru-baru ni Abadam terima seorang intern. Beliau ni anak yang sangat bijak masya-Allah, seorang al-hafiz insya-Allah Dan Abadam bawa dia masuk ke Icon ini bukan untuk nak exposekan benda yang melibatkan clinical, because I'm very sure he or she will go through this dalam proses untuk menjadi seorang doktor. Tetapi untuk melihat dari sudut spirituality, spirituality. So memang jarang Abadam nak ambil intern ni sebab apa? Memerlukan investment yang tinggi dari segi waktu untuk mengajar dan juga untuk memberi feedback dan juga seterusnya, menjadikan mereka orang yang lebih sedar diri dan juga memberi impak yang besar bila dia masuk medical degree. So the focus to this individual is to already step one level up bila masuk jadi medical student nanti, untuk melihat dari sudut satu medicalnya, kedua dari segi spiritualnya. Sangat penting sebab I want him or her to be a very impactful person, sebab
banyak orang yang dapat 11 12 jadi doktor. Trust me. So kenduri kesyukuran dah kena over, dah mula nak memberi impact kepada yang memerlukan. That's why kita kena memberi exposure kepada semua anak-anak kita yang mendengar ni, kepada sahabat-sahabat kita yang mendengar ni. I'm sure you all mungkin ini datang daripada Abada punya exposure. The focus is always academic, which is perfectly fine, but that is 10%. Please also allow them to expose the ups and downs on working environment, bagi mereka untuk go through the journey of getting them to be highly competent in their thinking skills, bagi mereka a lot of problem dan memberi mereka peluang untuk propose. Abadam ni, can you imagine anak dengan anak muda ni, I bagi dia buat kerja renovation. Bagi dia buat analysis supaya bila dia jadi doktor dia dapat melihat data dengan lebih bagus, sebab semuanya datang dari kasih sayang, sebab kita nak anak-anak muda kita menjadi pemimpin masa depan yang penuh dengan bukan saja ilmu, bukan saja orang kata hikmah, sebab bila you jatuh bangun dia akan memperoleh hikmah, tetapi yang bonda cakap tu juga sangat penting, which is spirituality. Hopefully it makes sense. By the way, Abang nak tumpang iklan sikit. Hari tu kan kita ada membuat seminar harmoni kepada dalam yang Kimah join sekali kan dengan Abadam dan juga Dr. Nia kan. Alhamdulillah, Allah izin kami dapat memberi bantuan lah kepada yang banyak mengalami Yayasan Food Bank. Yes, Yayasan Food Bank. So alhamdulillah kita akan start donating kepada lebih kurang 200 family. Total donation for the first batch ni dalam 20,000 Kimah. Alhamdulillah kita dapat kumpul 20,000. Abadam announce ni inilah hasil daripada semua sahabat-sahabat yang telah pun join seminar harmoni tu. You all berjoin dengan niat nak mengambil ilmu. Pada waktu yang sama, you all telah membuat kebaikan kepada 200 family ni yang mungkin tengah mengalami kesempitan hidup, terutamanya di kawasan puncak Bukit Jalil, yang tak silap Abadam ada dua PPR. PPR tu apa gimana? Lupa dah. Perumahan projek rakyat something like that. Something like that. So there's a two. Yeah, correct. And then there's another 4 kawasan perumahan yang ada dekat Banting dan sebagainya. So Abadam sangat bersyukur dan Abadam nak ucapkan tahniah kepada semua sahabat-sahabat yang telah pun join. This is hasil daripada you all punya contributions. But this is only satu batch ya. InsyaAllah kita akan buat batch yang kedua. Maksudnya kita Abadam juga akan top up some from our company Adam Chandran Impact Consultancy untuk membantu kepada ramai yang memerlukan ni. So thank you so much once again kepada yang telah join, Dr. Anyam, Abadan dan juga Bonda hari itu kan, Ibu kan yang seminar harmoni itu. InsyaAllah very good. InsyaAllah kita akan buat lagi Bonda kan. I think there's kita kena tengah mengambil waktu KK yang mana yang mereka nak refreshment class. Tak silap Abadam 4 ke 5 hari bulan September nanti 1 jam untuk nak buat refreshment kepada yang banyak tanya soalan susulan, yang mana ada yang nak tanya pasal jadual lah, ada yang nak tanya pasal isu husband pula. So kita akan pilih 1 atau 2 soalan saja yang mana boleh kita kupas untuk 1 jam Kimah insyaAllah. Dan actually some of this thing Abadam pun dah start sharing dekat Instagram Abadam. So you all kalau nak tahu contohnya macam jadual tu, recently Abadam ada share Adam.Chandran Instagram Adam ADDAEM. So you all join. Dan kepada semua sahabat-sahabat yang telah pun join seminar harmoni, kita baru mengupas 2 bulatan daripada 12 bulatan Kimah kan. InsyaAllah kita akan kupas lagi Ibu. Doakan kita orang ada masa, doakan Dr. Ania dengan saya juga ada masa untuk nak really duduk and mengupas topik ni dan memberi isi yang memberi impak besar kepada you all. Pada waktu yang sama menderma kepada sahabat yang memerlukan. So tahniah lagi sekali, kita dah dapat nak contribute 20,000. InsyaAllah kita nak buat lagi 20,000 nanti. Cuma kita perlukan audit yang betul-betul supaya kita buat dengan sustainability yang baguslah insyaAllah. Thank you so much once again. Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur Alhamdulillah. Dapat ilmu, dapat derma sekaligus kan, tanpa kita sedar. Prof, ramai pula yang ni. Kimah ada orang tanya. Komen apa? Nak komen, saya bukan medical student, nak juga, macam biasalah. So macam mana? Nak syarat medical student sahaja ke? Kita nak buat form lagi ni? Okay. Apa pendapat Okay lah, I think student lah kot. Tapi mesti yang student tu untuk dapat Zoom tu mesti syarat student, mesti ada student card, mesti ada gambar student card. Make sure they are really student, university student. Jadi university student masuk kan?
Makna mesti ada student card, buka form. Dan lepas tu mungkin akan zoom pada medical student. Okay, mungkin student dululah. Okay, buat student dulu. Zoom session. InsyaAllah. InsyaAllah. Tadi Puan cakap apa tadi? Kima, ada orang tanya. Ada boleh replay ke? Adam, replay seminar tu macam mana? Kalau nak tengok, are you all replay of the seminar live harmony? InsyaAllah nanti kita bincang lagi sebab hari tu kita ada bagi extra 2 days kan. Kita ada bagi extra 2 days untuk mereka. Nanti dia organize. Mungkin kita akan organize dan kita akan war-warkan melalui Telegram dan juga Facebook group spesifik ini. InsyaAllah. Thank you so much for that input. Dr. Tari nak cakap apa-apa ke? Okay, tak ada. Okay, thank you. I thought that refresher course tu 21st August. Bukan Sorry ada tergendala sikit dengan ketukan pintu. Ada yang tunggu nak pergi sekolah tu. Okay. Sorry apa soalan tadi? Minta maaf. Refresher tu bukan 21st August ke? 24 August ya. Nanti betul. I really cannot remember that, but insyaAllah kita akan once sudah confirm kita akan update ya. Thank you. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Alright, thank you so much. Setengah rupanya. Itulah. Nak operation ni. Ada lagi soalan nak tanya saya dan list. Tapi I think maybe next Khamis boleh buat another discipline session kan. Because I think disiplin ni sangat sinonim dengan kita. Sangat dekat. Aisyah, Assalamualaikum. Apa tu? Yasmin. Dahlia. Masya Allah Dahlia. Masya Allah. Nampak Wan tak? Nampak Wan tak tu? I love you Dahlia. Sweet smile. Masya Allah. I love you. Masya Allah. Hai Dahlia. Masya Allah. Ini Aunty Kimbang. Hai, Assalamualaikum Dahlia. Do you remember me? Ini Ania Junior ni. Sebiji macam Kak Nia ni. Lembut. Betul. Kecuali mata tu lain sikit lah. Mata dia ada lebat lagi bulu mata. Okay guys, thank you so much for joining today. Thank you. Alright. See you in the center. Jumpa dekat surgery ya. Kita sama-sama buat lasik hari ni. Okay. Ini mak-mak nak tolong isi buat anak. Jadi nanti kita letak something ke lah atau untuk you all letak update you all punya student card ke. Kemah, satu lagi Golden Girls Club. Tak habis-habis idea macam-macam. Harmony Life. Saya punya internet ni macam buka. Hello. Okay. Kemah. So, InsyaAllah kita jumpa esok dengan kita insyaAllah. Golden Girls Club later macam-macam. Golden Girls Club. Itulah. Pasal banyak request malam. Kima, Atik buka je borang. Tengok. Super deep belum lagi tu. Super deep lagi. Golden Girls Club. Kan, wanita bebas stres 2.0. Macam-macam otak bonda. Tak boleh berhenti lah you all. Subhanallah. I wish Allah satu hari punya discussion. Belum hari ni lagi. Hari ni kan. Tak apalah. Kima masa hidup ni kita tak usah rehat. Buat je. Beri saja. Beri manfaat. Biar Allah sayang. Apa-apa kita Allah sayang. So Kima buat je borang Golden Girls Club untuk wanita berapa? 50 ke 60 tahun ke atas. Bahagia at 60. Happy at 50 after 60. Ramai sekali semalam vote-nya ramai kata alah bukanlah kita orang yang bukan 50 ni. Biasa ada orang kan. Macam-macam korang kan ada super ladies. Korang masuklah super ladies. Bagi chance pula kan. I think macam ni. Untuk yang below 50 tu dia still working. So kita buat wanita bebas stres 2.0. Saya rasa itu more for people who are still working. Mungkin macam ni lah. Umur 55 ke atas ni orang dah pencen kan. Itu Golden Girls Club.
bagi orang yang bawah yang tengah masih lagi mungkin ada period lagi, masih bekerja, itu bonda akan cakap more specific, wanita bebas stres, dan bonda nak terangkan. Semalam Kimah bila saya prepare Kimah, ada rupanya wanita yang ada 5 magic days. Kalau dia tahu, kalau suami dia tahu, subhanallah. You have effortless, loving, living, non-demanding, happy always. Kalau identify 5 hari magic ni. So sekarang saya dah record kan. Kimah dah dapat dia punya tu kan. Tu Ladies Club 2.0 Yang tu you all join. Tu wanita bebas stres 2.0. Dan Golden Girls Club ni, Bonda nak tengok kalau nak eksklusif mungkin kita Zoom, because nak discuss benda sangat intimate yang sulit-sulit lah, rahsia-rahsia untuk ladies over 55. Korang muda-muda tak payah bagilah chance dekat 55. So nak tengok berapa orang so Bonda, because Bonda nak share semualah pengalaman Bonda masa muda dan dah meningkat umur ni. Ya, suri rumah pun boleh Zainab, boleh. Asalkan umur. Boleh, insyaAllah. Nanti suri rumah pun sama Mak. Dia woman ni woman. Kita akan update di. Betul? Nanti dapatkan update di Telegram Prof Muhaya. Boleh cepat-cepat. And then yang masih boleh subscribe ke YouTube. Okay. Boleh terus ke join YouTube Prof Muhaya TV. Besok Jumaat sepatutnya kita ada hadiah kan. Seperti mungkin kita akan announce hadiah apa untuk minggu ni. Jumaat, Sabtu, Ahad kita ada hadiah. Boleh segera follow di YouTube Prof Muhaya TV dan juga dapatkan update terkini yang kita akan updatekan. Okay, masuk Golden Girls Club tu kena tunjuk IC number So kita tahu umur 55 ke atas saja. Yang bawah tak payah. Budak-budak kecil main tempat lain. Untuk budak-budak kecil main tempat lain Acik-acik yang senior-senior ni ada nak cakap hal lain. Anak-anak muda-muda main tempat lain, okey? Ramai. Kimah, kita buka borang Golden Girls Club. I want to have an idea how many nak join dan kita decide how to do it. Okay, so borang Golden Girls Club, borang wanita bebas stres. So nak tahu. So Bonda nak tengok mana yang Bonda nak fokus dulu.